اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 210. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas, ayat 208 dan 209. Ayat 208, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya dan jangan sama sekali kamu mengikut langkah-langkah syaitan, kerana syaitan bagi kamu adalah musuh yang nyata. Pengajarannya, yang pertama, kelebihan iman. Kelebihan iman. Kerana Allah menyeru orang-orang yang beriman secara khusus. Kelebihan iman kerana Allah menyeru orang-orang yang beriman secara khusus. Yang kedua, iman bukan sekadar ukapan. Iman bukan sekadar ukapan yang diucap, tetapi ia ada tuntutan yang harus diamalkan. Tetapi ia adalah tuntutan yang harus diamalkan. Sebagai bukti keimanan seseorang. Yang ketiga, wajib melaksanakan syariat Islam secara keseluruhannya. Wajib melaksanakan syariat Islam secara keseluruhannya setakat yang mampu, dan haram memilih-milih bahagian yang disukai dalam agama dan mengabaikan bahagian yang tidak disukai. Yang keempat, haram mengikut langkah-langkah syaitan. Haram mengikut langkah-langkah syaitan. Iaitu semua perkara dan amalan yang membawa kepada maksiat kepada Allah.
maka ia adalah termasuk langkah-langkah syaitan. Yang ke-6. Yang ke-5. Termasuk langkah-langkah syaitan ialah tidak mengikut ajaran Islam secara keseluruhannya. Termasuk langkah-langkah syaitan ialah tidak melaksanakan ajaran Islam secara keseluruhannya. Sebaliknya memilih apa yang dia suka. Yang ke-6, syaitan adalah musuh yang paling jelas bagi manusia dan tidak ada yang mengikut musuh melainkan orang yang tidak berakal. Yang tidak ada yang mengikut musuh melainkan orang yang tidak berakal. Yang ketujuh, antara langkah syaitan ialah makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri, pembaziran dalam semua perkara, menguap, tidak menutup mulut dan lain-lain. Yang ke-8, syaitan tidak mungkin menyuruh manusia perkara yang baik selama-lamanya. Okey, habis ya. Ayat 209. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Maksudnya, maka sekiranya kamu tergelincir ataupun menyimpang daripada kebenaran setelah datang kepada kamu keterangan dan ilmu, maka Allah bagi amaran, ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pengajarannya, pertama, amaran keras daripada Allah kepada manusia yang menyimpang daripada kebenaran setelah sampai ilmu kepada mereka. Yang kedua, Allah Maha Adil, yang mana Allah tidak akan menghukum manusia melainkan setelah dakwah sampai kepada mereka. Yang ketiga, wajib beriman dengan semua nama-nama Allah. Wajib beriman dengan semua nama-nama Allah.
Antaranya ialah Al-Aziz dan Al-Hakim. Okey, cukup lah. Kita sambung tadabbur. Okey, kita sambung ayat 210. Apa kaitan ayat malam ni dengan ayat sebelum? Kalau ayat sebelum ni Allah membahagikan manusia kepada dua jenis, dua golongan. Pertama, iaitu wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Orang yang pandai bercakap tapi mereka tidak beriman. Kata-kata mereka mengkagumkan orang ramai. Dan mereka ini juga suka melakukan kerusakan di atas muka bumi, iaitu melakukan maksiat. Mereka ini golongan munafik. Lepas tu golongan kedua ialah siapa? Man yashri nafsahu. Kan? Siapa orang yang menjual dirinya untuk agama Allah. Dia sanggup jual kerehatan, harta, bahkan nyawanya demi untuk agama Allah. Untuk mendapat apa? Redha Allah. Kemudian lepas tu Allah seru, wahai orang beriman, masuklah Islam secara keseluruhan. Makna bila Allah seru orang beriman masuk kepada Islam keseluruhan, mana ada tak orang Islam yang masih belum masuk keseluruhan? Ada tak? Ramai. Okey, lepas tu datang ayat ni. Lepas tu Allah bagi tahu siapa yang fa'in zalaltum, sekiranya kamu tergelincir, iaitu tidak masuk Islam secara keseluruhan, ataupun kamu termasuk dalam golongan munafik yang sentiasa buat kerusakan di atas muka bumi, maka datang ayat ni, iaitu Allah bagi amaran keras. Apa dia? Halnya apa makna? Tidak. Asal dia adakah? Tapi dalam konteks ayat ni bila ada illa, tidak. Boleh terjemah tidaklah. Yang zurun apa makna? Tidaklah mereka. Sebenarnya yang zuru ni melihat. Nazara yang zuru ada dalam surah apa? Surah Al-Ghashiyah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka perhati bagaimana Allah cipta unta, kan? Jadi yang zuru asalnya melihat, memerhati. Tapi dia terjemah apa? Menanti. Kan? Bila menanti dia dalam bahasa Arab yantaziruna. Ada ta. Huruf asal dia nun nazara. Bila tambah ta, makna dia menanti, menunggu. Kalau kita nak kata pada orang tu, kawan kita, tunggu. Jangan kata unzur. Kalau unzur, perhati. Tapi kalau nak kata tunggu, intazir, tunggu. Okey, apa kaitan memerhati dengan menunggu? Dia mesti ada kaitan sebab huruf asal dia sama. Huruf asal dia nun zara. Bukti ada kaitan ni, yang zurun sepatut makna dia memerhati, tapi diterjemah apa? Menanti ataupun menunggu. Makna ada kaitan itu. Iaitu kaitannya orang yang menunggu mesti memerhati. Betul? Ada tak orang menunggu dia tidur? Dia tengok mana tak sampai-sampai lagi. Jadi Allah nak beritahu pada siapa ni? Tidaklah mereka menunggu.
illa kecuali an ya'tiyahumullah, kecuali datang kepada mereka Allah, datang kepada mereka Allah ini ulama berbeza pendapat lah. Kalau salaf dia terjemah apa? Ya'tiyahumullah, Allah fa'il. Sebab tu baris depan Allahu, bila fa'il mana siapa yang datang? Allah. Bila kita kata azab Allah yang datang, kita dah mentakwilkan. Faham? Jadi Allah tak kata an ya'tiyahum azabullah. Allah kata yang datang ialah Allah. Jadi pegangan ulama salaf, mereka tidak mentakwilkan. Kalau Allah yang berkata dia datang, kita pun terima je. Kita jangan tambah, jangan kurang. Tapi ulama khalaf dia takwil. Dia kata kalau kata Allah datang, kita dah menyamakan Allah dengan manusia. Dengan manusia. Sebab yang jenis datang ni ialah manusia. Kan? Maka dia pun tambah apa? Azab Allah. Boleh faham? Okey, dia kata apa? Kalau kita kata Allah datang, kita seolah menyamakan Allah dengan manusia. Tak. Yang kata Allah datang tu bukan kita. Allah sendiri kata. Kita tak kata apa-apa pun. Kita tak tambah. Yang mereka pula nak mengelak daripada menyamakan Allah dengan manusia, apa mereka buat? Ubah. Jadi siapa yang buat jenayah? Kita tak tambah. Kita hanya cakap apa yang Allah cakap. Cuma kita tambah, Allah datang tapi kedatangan Allah laisa kamitslihi syai'un, tak sama dengan makhluk. Kita datang dengan berjalan kaki, dengan kenderaan, tapi Allah datang wallahu alam. Sebagaimana Imam Malik bila ditanya tentang istiwa kan. Istiwa ni mana bersemayam. Apa jawapan Imam Malik? Istiwa maklum, makna dia maklum, diketahui. Tapi kaifiah, cara Allah istiwa majhul. Kita tak tahu, wallahu alam. Ini datang dari segi bahasa kita tahu, tapi cara Allah datang kita tak tahu, majhul. Tak mungkin sama dengan makhluk. Kan? Okey. Siapa ni? Mereka menanti ni, siapa mereka ni? Dia kaitan dengan ayat sebelum ni. Orang munafik. Satu. Yang kedua, boleh kita kata orang yang tidak masuk Islam secara keseluruhan. Ataupun orang yang zalal. Yang tergelincir, menyimpan daripada kebenaran. Jadi Allah nak beritahu apa ni? Mereka ni sebenar, degil, keras kepala. Sebenarnya mereka tidak tunggu, melainkan Allah mendatangkan azab. Ataupun Allah datang dan bersama Allah, apa dia? Fi. Fi dalam masyarakat ada makna ala dan ada makna ma'a. Di sini makna dia bersama. Ini bukan takwil lah, ini bahasa Arab. Bersama apa? Zulal. Zulal jamak kepada zillah. Apa dia? Naungan. Bersama naungan-naungan. Naungan apa ni? Minal ghamam, dari naungan itu ialah daripada ghamam, awan. Awan. Dalam bahasa Arab, al-ghamam ialah as-sahab ar-raqiq al-abyad. Awan yang halus, yang putih. Tapi awan ni kecil ke besar? Besar. Apa? Dari mana kita tahu? Zulali ni dalam bahasa Arab nakirah. Bila nakirah menunjukkan besar. Jadi naungan awan itu sangat besar. Jadi sebenarnya apa yang Allah bawa datang ni? Azab. Azabnya di sinilah ni. Tapi cara Allah bawa datang azab ialah melalui awan. Ada tak Allah azab manusia masa kat dunia? Mana-mana kaum Allah turunkan azab tapi melalui awan. Sehingga kaum tu bila dikata itu azab Allah, bukan, itu adalah awan akan menurunkan hujan. Sebenarnya di situ adalah azab Allah. Kaum apa tu? Bukan.
Bukan. Sebut ada 25 Nabi. Kaum Ad. Kaum Ad. Nabinya? Nabi Hud. Cuba buka surah apa ni? Dia kisah Nabi Hud, tapi bukan mesti di surah Hud. Surah Al-Ahqaf. Asalnya ayat 24. Surah Al-Ahqaf ayat 24. Okey. Cuba tengok. Falamma ra'auhu aridan mustaqbila au diyatihim qalu hadza aridun mumtiruna. Lepas tu bal huwa ma ista'jaltum. Lah. Rihun fiha azabun alim. Tengok Allah kata falamma ra'auhu, maka tatkala mereka melihatnya. Siapa mereka ni? Kaum Ad. Melihatnya, ni apa ni? Tak, awan. Aridan, datang. Mereka melihat awan, datang mustaqbil, menghadap. Awan tu sedang menuju ke Audiyah. Audiyah jamak kepada wadi. Kawasan-kawasan mereka lah. Maka, apa kata mereka? Haza aridu mumtiruna. Ini adalah awan yang akan menurunkan hujan. Maka dikata pada kaum Ad, bahkan ia adalah masta'jaltum bihi. Dia adalah sebenar azab yang kamu isti'jal apa dia? Yang kamu selalu duk minta disegerakan azab. Sebenarnya bukan kaum Ad je, semua orang kafir minta segera azab. Sebenarnya mereka minta segera tu sebab mereka percaya ke sebab mereka permainkan. Jadi dikata pada kaum mereka, tak, itu bukan awak, itu sebenar azab yang kamu minta segerakan. Kemudian Allah kata apa? Rih daripada awan tu ada rih. Kaum Ad dia azab dengan angin. Dan dalam angin itu ada azabun alim. Kan? Kenapa antara bentuk azab Allah ialah Allah turunkan awan dahulu. Termasuklah ini di hari kiamat ni. Yang ni masa kat dunia. Boleh tak Allah nak turunkan terus azab? Boleh? Dan banyak kita jumpa ayat Quran. Allah turunkan azab biasanya secara baghtah, secara mengejut. Ini termasuk ni. Dia sangka tak itu azab. Amat dia terkejut. Kenapa? Apa hikmahnya? Yalah, kenapa azab diturunkan ketika mereka sedang leka? Duk galik bermain, kadang-kadang waktu subuh, baru bangun pagi segar kan, tiba-tiba turun azab. Lagi menyeksakan. Dalam keadaan mereka tak bersedia kan, tiba-tiba tengah-tengah seronok, tiba-tiba ni macam ni. Awan tu, tengok-tengok azab, lagi menyeksakan. Beza tak kita begitu pada orang Kelantan? Bulan 12 ni banjir besar. Mereka pun buat persiapan. Banjir pun datang. Dengan yang banjir 2014, beza tak? Yang mana lebih menyeksakan batin mereka? Yang mereka tak buat persiapan. Boleh faham? Okey, ini hari akhirat, hari kiamat. Jadi Allah nak begitu mereka yang munafik, yang cakap hebat, tapi sebenarnya kosong. Orang ni sebenar, mereka tidak tunggu kecuali azab Allah. Baru mereka nak bertaubat, tapi dah terlambat.
Okey, wal malaikah dan malaikah, wal malaikah dan para malaikat. Apa maksud ni? Mana malaikat itu mengiringi azab itu. Sama juga dengan Allah sebut dalam surah Al-Furqan ayat 25. Surah Al-Furqan ayat 25. 25. Surah 25 ayat 25. Apa dah? Yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzzila al malaikatu tanzila. Apa makna ni? Pada hari itu tashaqqaqu as-sama'. Tashaqqaq apa dah? Idza as-sama'u syaqqat. Pada hari itu, makna hari kiamat lah ni. Pada hari itu langit terbelah. Maka terbelah, di situ ada al-ghamam, sama al-ghamam, awan-awan. Dan daripada situ wa nuzzilal malaikah, malaikat turun. Ada tafsir mengatakan malaikat turun bila langit pecah, kan malaikat duduk kat langit. Bila langit pecah menjadi awan, kemudian malaikat turun bersama awan. Kan? Tanzila. Apa makna tanzila? Turun secara berpasukan. Ada pendapat mengatakan mula-mula malaikat di lapis langit pertama turun. Satu saf. Kemudian lapis yang kedua. Sebab tu dalam surah Al-Fajr Allah kata apa? Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Hari itu datang Tuhan kamu, samalah datang Tuhan kamu dan juga para malaikat secara satu saf. Apa maksud dia? Ada tafsir yang mengatakan malaikat di lapis pertama satu saf, malaikat lapis langit kedua satu saf. Okey. Kemudian waqudiyal amr, dan qudiyah apa dia? Qudiyah telah selesai. Al-amru urusan. Ini fi'il madhi, telah selesai urusan. Apa maksud ni? Jadi Allah nak bagi tahu puak-puak yang degil ni, yang munafik, yang tergelincir, yang tak masuk Islam kesemuanya, mereka sebenarnya nak tunggu apa? Mereka tidak tunggu melainkan azab yang akan dibawa oleh Allah dan para malaikat. Dan satu lagi, lepas tu apa berlaku? Semua Allah buat keputusan, yang ahli neraka masuk neraka, ahli syurga masuk syurga. Mana lepas tu tak ada rayuan, tak ada apa dah. Jadi mereka sebenarnya nak tunggu saat ni baru mereka nak tersedar. Sebenarnya ayat ni kalau dipahami, boleh tak menyedarkan orang yang tak sedar tu? Boleh. Kemudian Allah bagi lagi satu amaran, wa ilallahi, dan ada marker merah atas meja ni, ada rasuk dah habis in. Tak ada. Dan hanya, kalau ila di awal kena terjemah hanya kepada Allah. Turja'u, dikembalikan. Al-umur, segala urusan apa ni? Urusan apa ni? Semua urusan di dunia. Semua urusan di dunia, sama ada urusan kauniyah. Kauniyah ni makna yang Allah
tetapkan dan kita tak ada pilihan. Orang tu sakit, orang tu mati sekian, musibah menimpa, itu kauniyah. Yang kedua, urusan syar'iyah, iaitu hukum hakam agama yang kita ada pilihan. Semua tu akan dikembali kepada Allah sahaja. Dan ayat ni pun kalau kita faham dan kita yakin, apa kesannya? Bila kita yakin semua urusan kita, yang besar ke, yang kecil ke, yang zahir ke, yang tersembunyi, semua akan dikembali kepada Allah untuk dihisap. Apa kesannya dalam hidup kita? Kita akan buat yang terbaik. Apa lagi Allah kata apa? Faman ya'mal misqala zarratin, walaupun sebesar zarrah, akan kita lihat nanti. Okey. Boleh? Dan ada juga ulama mentafsirkan ayat ni sebenarnya bukan setakat ancaman kepada orang munafik saja yang tak masuk Islam secara keseluruhan, tapi juga kepada orang beriman yang menjual dirinya kepada Allah. Ini juga sebagai motivasi pada mereka supaya mereka terus istiqamah. Okey, kemudian ayat seterusnya ialah Allah nak menceritakan tentang sal. Apa makna sal? Dia asal dia, kalau kita belajar bahasa Arab lah, asal dia sa'ala. Sa'ala dalam bahasa Arab dia telah bertanya. Kalau ini fi'il madilah. Kalau mudhari' dia yas'al. Yas'alu. Kalau amar is'al. Is'al. Kalau kata terbit su'alun. Ini bahasa Arab ni tapi dimelayukan. Dia kata terbit ni su'alun bahasa Arab tapi dimelayukan jadi soalan. Siapa ada soalan? Itu bahasa Arab tu. Kemudian siapa ada jawapan? Pun bahasa Arab juga. Jawabun bahasa Arab. Cuma yang belakang pan tu bukan nah. Okey, asal fi'il amar is'al, tapi sekarang jadi sal. Dia kaedah bahasa Arab, bila susah nak sebut, dia permudahkan. Caranya apa dia? Huruf hamzah ni bari atas kan? Jadi is'al tu bagi orang Arab lah. Berat nak sebut. Kita biasa je. Kan? Maka huruf hamzah yang bari atas dia tukar pada sin. Sin mati kan? Baris hamzah dia pindah ke sini. Kemudian dia buang hamzah. Kemudian ini hamzah wasal, buang juga. Akhirnya tinggal apa? Sal. Jadi sal dengan is'al makna dia sama, iaitu tanyalah. Tanyalah. Okey. Tanyalah. Allah perintah pada siapa ni? Ini perintah Tanyalah. Allah perintah pada siapa ni? Tak, Allah perintah pada Nabi. Allah perintah pada Nabi, wahai Muhammad, tanya. Jadi perintah tu sebenarnya wajib ke atas Nabi. Jadi Nabi betul-betul tanya Bani Israel. Tanya siapa? Bani Israel. Siapa Bani Israel? Israel ini Nabi Yaqub. Jadi kalau Bani, anak cucu. Siapa dia? Yahudi saja. Yahudi dan Nasara lah. Tanyalah anak cucu Bani Israel. Tanya apa? Kam apa dia? Kam tu berapa banyak? Berapa banyak? Atainahum, kami telah beri kepada mereka min ayatin, dari ayatin, tanda-tanda apa ni? Ayatin, tanda apa? Tanda kebesaran Allah. Dan tanda-tanda tu Allah sifatkannya bayyinah, yang jelas, nyata. Jadi Allah perintah pada siapa? Nabi.
dan apa yang diperintah oleh Allah, iaitu tanya soalan. Soalan apa ni? Berapa banyak kami telah bagi pada mereka daripada bukti-bukti kebesaran Allah yang sangat jelas. Habis. Soalan tu je. Jadi apa tujuan soalan ni? Supaya? Bukan. Bukan. Kalau supaya dia syukur, Allah soalan lain. Allah kata apa? Uzkuru ni'mati. Ingatlah nikmat aku. Itu Allah nak suruh mereka bersyukur. Sekarang soalan dia bukan perintah supaya ingat nikmat. Tapi soalannya apa? Cuba tanya mereka, berapa banyak ada bukti-bukti yang Allah bagi kepada mereka. Sebenarnya soalan tu nak bagi tu apa? Tak. Ha? Ancaman pasal mereka dah diberi banyak nikmat. Tapi mereka masih degil. Dia sebenarnya Allah nak beritahu kepada Nabi, perangai orang-orang Bani Israel ni memang degil keras kepala. Mereka tak beriman bukan sebab tak cukup bukti. Sebab apa? Kami ni menunjukkan banyak. Yang kedua, mereka tak beriman bukan sebab bukti itu tak jelas. Tapi kenapa tak beriman? Sebab degil. Mereka yakin tak dalam hati mereka kebenaran? Yakin. Sebab bukti dah banyak dan cukup jelas. Tapi mereka tak nak beriman juga sebab degil, sebab sombong. Okey. Jadi Allah nak beritahu kepada Nabi dan kepada kita semua, inilah perangai orang Yahudi dan Nasara Bani Israel. Dan pengajarannya, siapa yang tak beriman sebenarnya bukan sebab bukti tak cukup. Bukan sebab bukti tak jelas, tapi bodoh sombong. Jadi mereka ni menyerupai Bani Israel. Kan? Kalau manusia cerita apa saja peraturan, semua dengar. Kadang-kadang bukti tak jelas pun ikut juga. Kadang-kadang hantu tak nampak pun percaya juga. Tapi yang Allah cakap ni cukup jelas, ada 6,000 ayat lebih dalam Quran. Itu bahawa ayat Quran. Kemudian ciptaan Allah depan mata mereka. Setiap hari masih tak beriman. Adakah sebab tak cukup bukti? Bukan. Adakah sebab bukti tak jelas? Bukan. Tapi sebab jadi orang yang jenis degil ni termasuklah yang tak nak belajar tadabbur Al-Quran. Kenapa kamu tak nak belajar tadabbur Al-Quran? Kenapa? Adakah kamu rasa Quran tak hebat? Kalau kamu rasa Quran tak hebat, mana Allah tak hebat? Kalau Allah tak hebat, kenapa kamu salat sembah dia? Kalau kamu sembah Allah sebab dia hebat, bagilah masa faham apa yang Allah cakap sebab dia hebat. Betul? Bila kamu tak bagi masa nak faham apa yang Allah cakap, kamu tak rasa Allah hebat. Kalau tak rasa hebat, kenapa sembah dia? Faham? Ustaz, saya belum rasa hebat. Kenapa? Tak cukup bukti. Ada 6,000 ayat. Langit, bumi, gunung, macam-macam kan. Makanan yang kamu makan setiap hari, semua tu adalah bukti kebesaran Allah. Tapi sebab kamu degil. Sebab tu tengok keturunan kamu. Tak ada kaitan dengan Bani Israel. Okey. Ada ahli tafsir mengatakan ayat ni turun kepada Bani Israel yang bila ni? Ada pendapat pertama, Bani Israel zaman Nabi Musa dan Isa. Banyak tak bukti turun pada mereka? Banyak tak? Apa dia? Mana dan salwa. Ingat makanan je. Tongkat Nabi Musa kan? Apa lagi? Tangan Nabi Musa bila keluar daripada poket, nampak? Putih kan? Dan bila tongkat dia pukul kat laut, terbelah. Kan bukti tu jelas tak? Bayinah tak? Dan masa dia berlawan dengan tukang sihir Firaun, dia campak tongkat dia bertukar menjadi apa bukti? Bahawa mukjizat Nabi Musa adalah bukti kebesaran Allah yang sangat jelas. Apa bukti? Tukang sihir terus beriman. Kenapa tukang sihir beriman? Yang lain tak beriman?
Firaun tak beriman, pengikut dia tak beriman, tentera dia tak beriman, rakyat tak beriman, tapi tukang sihir saja beriman. Orang yang paling mahir dengan ilmu sihir ialah tukang sihir. Dia yang paling tahu mana yang sihir, mana yang. Sebab itulah bila nampak dia, terus dia sujud. Dan bila dia rasa ayatun bayyinah kebesaran Allah, masa tu ada tak dia takut pada Firaun? Kenapa nak takut? Sebab yang dia nampak tu lagi hebat daripada Firaun. Nampak tak? Dan tukang sihir nampak berapa bukti? Satu kekam. Satu je. Jadi yang Bani Israel ini bukan satu bukti yang Allah tunjuk melalui Nabi Musa kan. Berpuluh beratus tapi tak beriman. Sebab apa? Sebab degil. Samalah mana-mana manusia kalau belum beriman kepada Allah, belum nak masuk Islam secara keseluruhan, bukan sebab bukti tak cukup, bukan sebab bukti tak jelas, tapi sebab degil kepala batu. Kita tengok cara manusia kan. Bila ada orang langgat seopi kan, balik kampung apa semua, orang tu memang kena kutuk habis-habisan. Degil keras kepala, petikan diri. Tapi yang tukang kutuk tu degil dengan Allah. Betul tak? Dia tak rasa dia lagi degil, lagi kepala batu dengan Allah. Okey. Okey, kemudian Allah kata apa? Waman, dan siapa yubaddil daripada badal. Siapa yang menukar nikmat Allah, nikmat Allah, min, dari, selepas, ma ja'athu, selepas apa yang telah datang kepadanya. Datang kepadanya apa? Ni ayatin bayyinah. Okey, sekarang ayat sebelum ni, setakat ni kan, Allah nak mencela Bani Israel yang keras kepala kan, walaupun bukti dah jelas dan banyak. Okey, di sini Allah sebut ayatin bayyinah. Tapi di sini dah hilang dah ayatin bayyinah. Allah sebut apa? Siapa yang menukar nikmat Allah. Sini sebut ayat, sini sebut nikmat. Jadi apa kaitan siapa menukar nikmat Allah dengan ayat bayyinah? Apa kaitannya? Ayat bayyinah adalah nikmat. Kan? Apa dia tu? Tapi Allah tak kata petunjuk apa bahasa Arab? Hudan. Allah tak kata petunjuk, Allah kata nikmat. Tadi kita sebut apa? Ayat bayyinat. Apa dia? Apa dia contoh? Itu kalau untuk Bani Israel lah. Untuk kita mana ada mana salwa. Contoh untuk kita apa dia? Quran lagi. Semua ciptaan Allah lah. Yang Allah sebut sebelum ayat ni kan. Tengok kepada makanan kamu kan. Jadi apa saja yang Allah cipta adalah ayatin bayyinah. Setiap ayat Al-Quran adalah ayatin bayyinah. Okey? Tiba-tiba Allah kata siapa menukar nikmat Allah. Sebenarnya apa yang Allah nak bagi tahu? Apa yang Allah nak bagi tahu tu? Kita orang Melayu lah. Bukan orang Melayu je, rasa semua je. Bila dia tanya, apa nikmat dalam hidup kamu? Dia jawab apa? Tak ada, itu tak secara umum harta lagi, anak yang berjaya, sihat kan, pangkat. Bagi mereka itu adalah nikmat. Allah nak betulkan cara kita berfikir. Nikmat yang sebenar-benar nikmat ialah bukti kebesaran Allah, bukan makanan, bukan harta, bukan pangkat. Kenapa? Ini ayat Quran. Kalau saya bagi tahu pada pelajar, awak nak nikmatkan? Nak, saya pun bagi Quran. Dia kata apa?
Ustaz ni tak faham makna nikmat ke? Bukan tak faham, saya nak bagi faham makna nikmat yang Allah sebut dalam Quran. Nikmat yang sebenar bukan makanan, bukan kesihatan. Nikmat yang sebenar ialah bila kamu ada bukti kebesaran Allah sehingga kamu kenal Allah dan kamu sembah. Ya Allah, itulah nikmat segala nikmat. Kenapa? Sebab dengan bukti ni kamu kenal Allah dan kamu ikut perintah dia. Kamu tak akan buat dosa dan kamu akan dapat apa? Syurga. Saya tanya, syurga dengan nikmat dunia mana lebih besar? Jadi ayatin bayyinah ialah jalan panduan untuk kita dapat nikmat yang lebih kekal daripada dunia. Tapi aku tak nampak, betul tak? Kita kalau kita ada anak kan, kita nak dia pergi belajar di sekolah ataupun kita nak bagi dia makan setiap hari. Yang mana lebih nikmat kepada dia? Tapi anak kita nak yang mana? Kalau dia beri pilihan, anak nak pergi sekolah supaya kamu ada ilmu, ataupun tak pergi sekolah, duduk kat rumah je, mak bagi makan setiap hari. Anak kita pilih yang mana? Anak kita memang jenis Bani Israel. Sebab dia tak nampak, dia nampak apa dah? Makan je. Yang penting aku boleh hidup. Tak. Yang Allah nak bagi nikmat lebih daripada dunia, iaitu syurga. Tapi caranya apa? Kenal Tuhan. Bila kamu kenal Allah, kamu sembah. Bila sembah Allah, semuanya selamat. Okey, boleh. Jadi siapa yang menukar? Okey, sekarang kita nak bincang macam mana pula tukar nikmat tu. Macam mana menukar nikmat Allah? Kita kena faham sebab apa? Sebab takut kita termasuk orang yang menukar nikmat. Macam mana? Kita dah tak ada maksudnya dia lebih pentingkan harta dan anak daripada itu dia Allah. Daripada kehidupan akhirat. Sekarang menukar nikmat. Nikmat ni ialah ayat Allah kan? Jadi apa maksud menukar ayat tu? Maksudnya dia tak menerima daripada Allah. Okey, saya nak tanya. Ayat ni sebenar, dia jadi nikmat. Bila tu? Bila ayat tu membawa kita sehingga kita dapat hidayah Allah. Ataupun ayat ni menjadi penyebab kita dapat hidayah. Itu nikmat. Tapi dia menukar maksudnya apa? Dia menjadikan ayat ni sebagai penyebab dia tak dapat hidayah. Itu makna menukar. Dia menjadikan ayat-ayat Allah, langit, bumi, ayat Quran sebagai bukan sebab untuk dia dapat hidayah, tapi sebab untuk dapat dunia. Dia menukar nikmat Allah. Dia baca Quran untuk dapat upah, untuk musabaqah. Dia guna ajaran Al-Quran untuk dapat duit dan menukar. Kan? Dan termasuk juga menukar nikmat Allah. Kalau lebih kepada orang Yahudi ialah dia menukar isi kandungan dalam Taurat dan Injil. Adakah? Cerita pasal Nabi Muhammad dia tukar. Jadi mulai sekarang kita kena faham dan kena yakin bahawa nikmat yang paling besar dalam hidup bukan makan. Bukan duit, bukan pangkat, bukan kedudukan, bukan kuasa. Jadi siapa yang nak berebut kuasa ni memang keturunan Bani Israel lah. Orang beriman dia berebut apa? Ni, nak dapat ayatin bayyinah. Lagi dia tadabbur, lagi dia nak belajar, lagi dia nak kenal Allah. Kenapa? Bila kita taat kepada Allah, semua kita akan dapat. Sebab tu kata ulama, siapa dapat Allah, dia akan dapat segala-galanya. Dan siapa yang terlepas Allah, dia sebenarnya terlepas segala-galanya. Okey? Jadi Allah bagi amaran siapa yang menukar nikmat Allah yang sepatut jadi punca untuk dapat hidayah, akhirnya dia sesat. Maka Allah bagi amaran, fa innallah, sesungguhnya Allah syadidul iqab, sangat keras. Iqab, hukuman ataupun balasannya. Apa maksud ni? Apa maksud?
Yang ini sebenarnya bila Allah bagi tahu hukumannya sangat keras, ini adalah amaran. Dan amaran ini kepada siapa? Ni, yang menukar nikmat ni. Kan? Sepatut dengan Quran dia dapat hidayah, tapi semakin sesat. Kan? Sepatut dengan nikmat kesihatan, dia semakin dekat dengan Allah, tapi dia semakin jauh. Sepatut dengan nikmat harta, dia semakin bersyukur pada Allah, tapi semakin sombong. Maka orang ni diberi amaran, akan ditimpa azab yang keras. Okey, boleh? Boleh, ha? Jadi, kalau kita cari dunia, berapa jam satu hari? 8 jam. Tapi bila cari nikmat yang terbaik ni, berapa jam satu hari? Ha? Makna sebenarnya, dari segi realiti kehidupan kita, kita belum rasa ayat Allah adalah nikmat. Betul? Buktinya kita bagi masa untuk cari dunia lebih banyak. Kan? Sebab tu yang sekarang duk mengamuk tu, sebab tak dapat nikmat tadabbur Al-Quran ke, tak dapat nikmat pergi berjalan dan bekerja. Dan ayat seterusnya Allah beritahu nilai dunia. Zujina. Zujina apa dah? Dihiaskan. Dihiaskan. Lillazina kafaru. Bagi orang-orang kafir. Dihiaskan bagi orang kafir. Siapa yang menghias? Ada dua. Ada dua. Ada ayat mengatakan walaqad zayyana, kami hiaskan. Mana Allah? Ada ayat mengatakan zayyana lahumus syaitan, syaitan yang menghias. Okey, telah dihiaskan kepada orang kafir. Apa dia? Al-hayatud dunya. Al-hayatud dunya. Kehidupan. Apa kehidupan dunia? Apa dia tu? Kalau orang tanya, apa itu kehidupan dunia? Apa dia? Ada dalil. Ayat apa? Surah apa? Ayat berapa? Dua kali tanya tu, dua kali tak jawab soalan. Al-mal wal banun. Okey, itu salah satu. Cuba buka surah Ali Imran ayat 14. Surah Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiri al muqantarah minaz zahabi wal fiddah wal khayli al musawwamah wal an'am wal hars. Zalika mata'ul hayat ad-dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Okey, cuba tengok. Zuyina sama. Dihiaskan, tapi di sini nas. Di sini apa? Lillazina kafaru. Sebab tu ada sebagian ulama tafsir mengatakan apa? Kehidupan dunia ni hanya dihias kepada siapa? Di sini Allah sebut secara umum manusia. Di sini Allah spesifikkan iaitu dihias kepada orang. Makna apa tu? Sebelum tu kita nak faham apa makna dihiaskan? Dinampak indah. Makna dunia ni sebenarnya indah ke tak? Tak. Sebab tu Allah hiaskan. Dunia asalnya tak indah. Kenapa Allah nak indahkan dunia? Sebab Allah jadikan dunia bukan sebagai tempat kekal. Tempat sementara. Untuk ujian. Jadi sebagai tempat ujian, Allah kena bagi cantik. Supaya apa? Manusia tertarik. Kalau dunia ni tak cantik, tak menarik,
Tak ada manalah ujian kan. Kenapa tak suka pada dunia? Tak cantik lah. Betul? Jadi Allah sengaja hiaskan. Dan siapa yang nampak dunia ni cantik, indah, menawan? Siapa? Orang kafir. Tak ada ayat zuyyina lillazina amanu alhayatud dunya. Sebab tu ulama kata, siapa yang tengok dunia tertarik dan rasa cantik, dia sama dengan orang kafir. Orang beriman tak nampak cantik dunia. Orang beriman tengok dunia macam Nabi tengok. Apa Nabi cakap bila Nabi tengok dunia? Nabi tengah gali parit ketika dalam peperangan Khandaq. Dalam keadaan lapar, ikat perut. Kan? Nabi kata apa? Allahumma la isha illa ishal akhirah. Nabi kata, ya Allah, la isha, tidak ada kehidupan yang sebenar, yang hakiki, kecuali kehidupan akhirat. Ini orang beriman. Bila tengok dunia, ingat ayat ni. Semua ni tipu daya. Yang aku nak ialah kehidupan yang kekal abadi. Jadi bila kita tengok dunia, terliur. Ingat ayat ni. Ini Allah hias untuk orang kafir, aku orang beriman. Okey, kenapa orang beriman tak terliur kepada dunia? Dia tak nampak cantik dunia ni. Kenapa? Sebab dalam kepala dia ialah wal akhiratu khairun. Akhirat jauh lebih baik. Allah cerita satu-satu nikmat dalam syurga. Jadi bila dalam kepala dia ada akhirat yang jauh lebih cantik, tengok dunia, kita mula-mula tengok rumah teres, nampak cantik kan. Lepas tu tengok apa? Semedi. Semedi pula cantik. Lepas tu tengok banglo. Lepas tu tengok istana kan. Okey, kalau dalam kepala kita istana tu memang milik kita. Tunggu masa je. Ketika itu kalau kita tengok rumah semedi rasa apa? Tengok banglo rasa apa? Itulah orang beriman. Sebab itulah Nabi dan para sahabat senang je nak tolak dunia. Allah kata tinggal. Allah kata hijrah. Sebab dalam kepala dia, aku hijrah untuk dapat lebih baik daripada yang aku tinggal. Dan kita pula susah nak tinggal dunia. Kenapa? Sebab cerita syurga tak masuk kan. Kalau masuk pun separuh, belum masuk habis keluar balik. Kan, disapu oleh disapu oleh dunia lah. Tiap hari dengar cerita dunia. Tiap hari tengok dunia kan. Iklan pun tepi jalan. Ada tak iklan tepi jalan pasal nikmat sungai-sungai di syurga? Ada? Signboard besar. Tak ada. Buka TV ada tak iklan syurga? Tak ada. Buka radio ada tak iklan akhirat? Mak bapak kita banyak tak cerita pasal akhirat? Pergi sekolah ada tak cerita akhirat? Semua cerita? Jadi kalau cerita akhirat sekali seminggu, agak-agak masuk tak? Tak berapa masuk. Tertidur ada. Kan? Ramai tak pelajar tertidur masa kelas tadabbur? Tapi bila cerita bab dunia, kursus usahawan, ada tak yang tertidur? Macam pernah masuk lah. Bayar mahal lagi kan? 1,000. Lepas tu bila dia tak kaya, kutuk pula. Habis duit je. Yang ni free ni kan? Free. Nak cerita apa ni? Bukan usahawan berjaya kat dunia. Usahawan berjaya di tapi boleh tertidur. Betul? Okey. Saya nak uraikan dunia ni. Dihiaskan pada manusia hubus syahwat, cinta syahwat. Apa syahwat? Satu, perempuan. Yang kedua, anak-anak. Yang ketiga, qanatiril muqantarah. Harta benda yang banyak. Dan antara harta benda yang banyak yang paling manusia suka, emas dan perak. Khususnya wanita. Lelaki pula tukang bagi duit. Lagi? Wal khailil musawwamah. Kuda yang ada lagi konteks kita sekarang apa dia? Kereta. BM, Merc kan. Bangga tak kalau dapat Merc? Walaupun hutang tak habis-habis. Bangga tak? Bangga.
Wildfire. Wal an'am dan S70 tak ada apa proton tu, itu proton. Bukan PM, bukan MERS. Jangan sebut S70, sebut proton. Sebab orang kata kereta apa tu proton. Proton je. Wal hars dan kebun. Betul? Kebun durian. Kemudian Allah simpulkan. Allah kata apa? Zalika, itu semua adalah mata'u al-hayatud dunya. Semua ni adalah kehidupan dunia. Jadi kita nak tahu dunia, inilah wanita, anak, emas, perak, kereta, rumah. Dunia. Sebab itulah Nabi dan para sahabat berlomba tak untuk dapat ni semua? Tak. Yang mereka berlomba apa dah? Nak infak semua ni. Abu Bakar habis tak ada infak? Umar habis separuh. Sebab apa? Sebab dia tahu infak ni dapat yang berlipat kali ganda lebih baik. Kita tak nampak. Yang kita buat simpan yang ni. Betul? Betul. Okey. Dihias kepada orang kafir kehidupan dunia. Dan wayaskharuna. Dan mereka Allah. Wayaskharuna, dan mereka dia terjemah apa? Memperolokkan, mempermainkan. Siapa? Minallazina amanu. Orang-orang beriman. Apa yang Allah nak beritahu ni? Pertama Allah beritahu dunia ni bagi orang kafir adalah matlamat hidup mereka. Kan? Sebab tu bagi mereka dunia ni cantik. Yang kedua, mereka apa dia? Memperlekehkan, memperolokkan orang beriman. Kenapa? Apa asas orang kafir memperlekehkan orang beriman? Apa asasnya? Ada dua. Satu, dari segi ibadat. Kalau Islam solat. Solat pula macam mana? Muka letak kat tapak kaki, lepas tu punggung naik ataskan. Dia permainkan. Dia kata apa ibadat macam ni? Yang kedua, dia permainkan orang beriman sebab kebanyakan orang beriman miskin. Tama-tama para sahabat Nabi kan. Sebab tu orang musyrikin Mekah kata pada Nabi, kalau kamu nak kami masuk majlis kamu, hala keluar orang miskin. Sebab mereka tak setara dengan kami. Itu yaskharun. Kan? Kenapa pula orang miskin, orang Islam miskin, orang kafir kaya? Sampai mereka memperlekehkan orang Islam. Kenapa? Sebab dunia bukan matlamat orang beriman. Dunia bukan matlamat. Sebab, dan orang kafir pula matlamat dia. Sebab tu dia kaya. Sebab itulah senarai orang-orang kaya adalah orang kafir. Orang Islam adalah sikit-sikit kan. Okey. Dan tengok bahasa Al-Quran. Allah guna fi'il apa ni kalau belajar bahasa Arab? Fi'il mudhari' menunjukkan apa? Sentiasa. Sebenarnya Allah nak beritahu apa ni? Orang kafir sentiasa mempermainkan orang beriman. Sebenarnya bila kita dengar, kita faham, apa sepatutnya kita buat? Bila Allah beritahu, ni, orang kafir ni, pertama, dunia mereka milik mereka. Yang kedua, mereka sentiasa, sepanjang masa, bila-bila masa, sentiasa mempermainkan orang beriman. Makna apa? Jangan sedih lah. Sebab itu memang kerja dia. Fi'il mudhari' menunjukkan, dulu, kini, selama-lama, kerja orang kafir permainkan. Bila kita faham, orang kafir permainkan kita, senyum. Jangan melenting, jangan melawan. Sebab itu memang kerja dia. Kalau kita layan, kita bodoh. Kita tak faham ayat ni. Tak, kewajipan kita berdakwah. Dia memandang hina kepada kita dan kepada agama, benda biasalah. Saya pun pelik, kenapa kita bila orang kafir menghina Nabi, kita melenting? Apa makna dia kafir? Dia kafir kepada siapa? Dia kafir kepada Allah, lepas tu dia hina Rasul. Ada masalah ke? Allah dengan Rasul mana lebih tinggi?
Bila dia kafir pada Allah, dia menghina Allah. Bila menghina Allah, satu benda pelik ke dia menghina Rasul? Bila dia menghina Allah, dia pun menghina Islam. Satu benda pelik ke? Tak. Yang peliknya apa dia? Yang pelik orang kafir tak nampak Islam tu indah. Yang menyebabkan mereka lagi menghina Islam. Apa Islam macam ni? Perangai bunuh orang, bunuh diri, bunuh anak, bunuh suami. Betul? Jadi jangan salahkan orang kafir, itu kerja dia. Kita perompakkan, kata celakalah perompak, asyik merompak aja. Betul tak ayat tu? Tak betul. Sebab apa? Kita pun kutuk iblis sama. Celakalah iblis ni. Tak ada kerja lain ke? Jadi bila kita marah orang kafir permainkan kita, kita tak faham apa makna kafir. Okey? Sebab tu, apa hukum kita permainkan orang? Termasuklah kita permainkan orang kafir. Boleh ke tak? Tak boleh. Kecuali dia permainkan kita sebagai balasan. Tak apa. Kan kita dah belajarkan ada hukum qisas. Tapi yang terbaik, sebab tu Nabi Nuh kata, bila Nabi Nuh buat kapal tengah bandar, kaum dia permainkan dia. Maka apa jawapan Nabi Nuh? Kalau kamu permainkan kami, satu hari kami akan permain. Itu tak apa, sebagai balasan atas perbuatan dia. Tapi kalau kita yang mulakan, hukumnya haram. Ada tak ayat yang melarang kita permainkan siapa saja? Apatah lagi sesama orang Islam? Ada. Surah Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang beriman, janganlah satu kaum mempermainkan kaum yang lain. Wala nisa'u min nisa', dan jangan wanita mempermain dan memperolokkan wanita yang lain. Hukumnya haram. Orang kafir pula, Allah kata apa? Wala tasubbu. Jangan kamu mencela orang yang menyembah selain pada Allah. Kenapa? Satu hari dia juga akan mencela Tuhan kita. Itulah agama Islam. Okey, habis kita nak biarkan? Tak, kita berdakwahlah. Kan? Lepas tu Allah kata apa? Wallazina. Dan orang-orang yang bertakwa. Fauqahum. Di atas mereka. Di atas mereka, atas siapa ni? Orang kafir. Tadi orang kafir permainkan kita. Sekarang Allah kata apa? Orang bertakwa di atas orang kafir. Tapi di mana ni? Di mana? Yaumal qiyamah, hari kiamat. Apa makna ni? Pengajarannya apa? Walaupun dihina akhirat, nanti kita lebih. Maknanya kita kena sabarlah. Kita akan menang bila? Mungkin kita tak akan menang di dunia. Sebab Allah kata di akhirat confirm kita ke atas. Jadi jangan kelang kabut lah. Boleh faham? Sebab tu ada yang Nabi tak ada seorang pun pengikut kan? Makna apa? Pengikut dia semua kafir. Tapi bila pergi akhirat, siapa duduk ke atas? Samalah kita sekarang. Kalau kita berdakwah tak ada orang ikut, biarkan. Di akhirat besok, semua pemimpin yang jahat, yang rasuah, yang menipu, tengok-tengok duduk kat bawah kita. Dan di sini Allah sebut, sepatut Allah kata apa ni? Ini orang beriman. Sepatut Allah sebut apa ni? Dan mereka di akhirat di atas. Tapi Allah tak sebut ganti nama mereka. Allah sebut orang yang bertakwa. Kenapa Allah tak sebut hum? Hum balik pada orang beriman. Sebab satu, takut orang salah faham. Mereka tu ialah orang kafir. Takut orang faham, mereka tu balik pada orang kafir. Apa dia? Orang kafir kat dunia permainkan orang beriman. Di akhirat mereka ke atas. Satu. Yang kedua, Allah nak bagi isyarat. Yang betul-betul ke atas ni bukan semua orang Islam. Tapi orang yang bertakwa. Kita dah belajar sifat takwa kan? Ayat 177. Kemudian, wallahu yarzuku. Dan Allah yarzuku, memberi rezeki. Man yasha, siapa yang dia kehendaki. Bighairi hisab, tanpa
tanpa hisap. Apa makna tanpa hisap? Macam mana tu? Kita kalau nak bagi sedekah pada orang, ada hisap ke tanpa hisap? Kalau kita bagi sedekah pada orang tanpa hisap, apa jadi? Satu hari kita juga dia peminta sedekah. Sebab bila tanpa hisap, mana kita bagi semua. Okey? Tapi kalau Allah bagi tanpa hisap, apa jadi pada Allah? Allah huwal ghaniyyu. Kan? Walaupun Allah bagi semua kepada semua manusia dan semua dah kaya, sedikit pun tak mengurangkan kebesaran dan kekayaan Allah. Boleh? Di sini apa pengajaran dia? Di hujung ayat ni Allah tutup, iaitu Allah memberi rezeki pada siapa yang dia kehendaki tanpa hisap. Apa pengajarannya? Ini banyak manusia bermasalah kat sini pasal rezeki, kan? Maksud yang tersirat, itu yang tersurat. Kalau dia faham ayat ni, hidup dia orang yang paling bahagia. Tak ada duit pun dia boleh tenang. Kalau dia tidak Allah, Makna kita dapat rezeki sebab apa? Sebab usaha ke sebab Allah bagi? Allah bagi. Apa dalil? Allah memberi rezeki siapa yang dia nak. Allah tak kata Allah bagi rezeki siapa yang usaha. Mana kalau Allah nak bagi, orang tu tak usaha, dia dapat. Ramai tak yang dapat rezeki tanpa usaha? Antara contoh? Itu dah agak tu. Itu dah agak tu. Tak, ini duit halal. Tapi tanpa usaha. Itu disangka. Dia apa ni, belum dapat kerja, tiba-tiba bapak dia mati. Bapak dia kaya. Tengok-tengok dapat 5 juta harta faraid daripada bapak dia. Dia tak buat apa-apa pun, betul tak? Kadang-kadang bapak dia hibahkan harta dia. Dia tak buat apa-apa, tak bekerja lagi. Dia bagi sebuah kereta, sebuah rumah. Betul? Sebab apa dia dapat? Sebab Allah nak bagi. Ada orang tanam, ada kebun durian, tanam durian. Dah 10 tahun tak berbuah. Ada orang kebun tak ada, durian tak ada, orang hantar kat rumah. Ada kan? Kalau orang faham ayat ni. Yang penting apa dah? Adakah bermakna kalau Allah yang bagi rezeki, dia tak perlu usaha? Tak. Apa syarat dia nak dapat rezeki yang Allah akan bagi pada siapa saja? Apa syarat dia? Buka usaha. Buka usaha. Kalau Allah bagi rezeki, nak rezeki dia, dengar cakap dia je lah. Boleh faham? Sebab tu Allah kata, wa may yattaqillah. Bukan mesti kamu bekerja. Kadang-kadang dengar cakap dia tak bekerja pun. Macam Ashabul Kahfi, dengar tak cakap Allah? Dia pergi mana? Dia bekerja tak dalam gua? Panjang tak umur? Sihat tak? Kita pergi kerja setiap hari tapi dah penyakit, 3 jenis penyakit dah. Siapa ni? Hajar. Hajar dengar tak cakap Allah? Bekerja tak dia di tengah padang pasir tu? Tapi boleh hidup tak dengan baby kecil bertahun-tahun? Makan apa? Allah bagi. Jadi kena betulkan cara kita berfikir, iaitu nak rezeki kerja keras. Tak, tukar. Nak rezeki dengan cakap Tuhan pemberi rezeki itu. Sampai waktu salat, salat. Allah kata tutup aurat, tutup aurat. Allah kata pergi kerja, pergi kerja. Dan bukan bila kamu dapat rezeki, bukan sebab kamu kerja. Berapa ramai yang bekerja keras, tengok-tengok tak dapat duit. Bos tak bayar gaji sebab syarikat bankrupt. Kan? Kadang-kadang dapat duit, kemudian duit pula kena rompak. Gaji 3 bulan hangus sebab Allah tak nak bagi. Boleh? Boleh faham? Dan satu lagi Allah bagi pula tanpa
Jadi sangat bodoh manusia nak cari rezeki daripada manusia yang ada batas. Berapa banyak manusia boleh bagi pada kita? Saya nak tanya, ada tak satu syarikat yang boleh bagi gaji pada kita tanpa had? Kita tanya berapa gaji sebulan ni? 10,000? Bukan. 50,000? Bukan. Atas lagi? 1,000? Bukan. Atas lagi? 1 juta? Bukan. Berapa banyak? Tanpa had. Ada tak syarikat macam tu? Kalau ada, nak kata apa ni? Ramai tak orang pergi kerja kat situ? Itulah bodohnya manusia. Bila kalau manusia bagi gaji tanpa hak, semua berebut. Tapi bila Allah cakap, tengok amalan soleh, selamba buat tak tahu. Betul? Kadang-kadang amalan kecil je, dapat pahala berlipat kali ganda. Kadang-kadang senyum, malas. Jadi manusia ada krisis apa ni? Krisis apa? Krisis keyakinan pada Allah. Bukan krisis vaksin. Okey, habis lah. Saya baca sikit dulu. Dosa-dosa yang dianggap biasa daripada buku Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Dosa yang ke-15, iaitu menggauli isteri saat haid. Ini semua kita tahu ni. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna. Maksud dia, mereka bertanya engkau, sahabat bertanya, bila sahabat tak tahu, mereka bertanya Nabi, iaitu tentang haid. Maka jawablah begitu pada mereka, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri daripada wanita ataupun isteri di waktu haid. Maksud menjauhkan di sini ialah maksud tidak bersetubuh, bukan duduk jauh. Sebab kita pernah dengarkan hadis ketika Aisyah uzur, Nabi baca Quran, Aisyah duduk atas riba Nabi. Boleh duduk dekat. Boleh nak berpeluk, nak bercium, boleh. Tapi yang tak boleh ialah bersetubuh. Jadi Allah kata, hendaklah kamu menjauhkan diri pada isteri di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Kerana itu, seorang suami tidak halal menggauli isterinya sehingga ia mandi setelah darah haidnya berhenti. Allah berfirman, فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Apabila mereka telah suci, maka gaulilah mereka di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Mengenai kotornya perbuatan menggauli isteri saat haid, disebut dalam sabda Nabi SAW, Man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Maksud dia, barang siapa yang menggauli isteri bersetubuh ketika isterinya sedang haid ataupun bersetubuh dengan isterinya di bahagian dubur ataupun mendatangi dukun dan percaya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Makna dosa besar menggauli isteri ketika haid. Tetapi orang yang melakukannya dengan tanpa sengaja serta tidak mengetahui kondisi isterinya yang sebenar, maka ia tidak berdosa. Berbeza jika ia melakukannya dengan sengaja serta mengetahui kondisi isteri, maka wajib baginya membayar kafarah. Menurut sebahagian ulama yang menganggap sahih hadis tentang kafarah, yakni dengan membayar 1 dinar ataupun setengah. Ini pendapatlah. Kalau dia bersetubuh dengan isteri ketika haid, dia kena bayar kafarah. Berapa? 1 dinar ataupun setengah dinar. Dalam penerapan kafarah ini,
Para ulama juga berbeza pendapat. Sebahagian berkata, ia boleh memilih antara keduanya, iaitu 1 dinar ataupun setengah dinar. Sebahagian lain pula berpendapat, jika ia menggauli di awal haid, isteri baru je datang haid, terus dia bersama, maka dia kena bayar 1 dinar kafarah. Tapi kalau dia bersetubuh dengan isteri di akhir waktu haid isteri, maka kata ulama dia kena bayar separuh dinar sebagai kafarah. Menurut ukuran umum, 1 dinar adalah bersamaan 4.25 gram emas. Orang-orang yang bersangkutan boleh bersedekah dengannya ataupun dengan wang yang senilai dengannya. Wallahu a'lam. Ini mungkin tak berlaku lah, kecuali mungkin kalau berlaku pun yang baru kahwin lah. Kalau dah umur 50 biasa tak berlaku ni. Okey, kita tengok soalan. Ini ada soalan hantar melalui WhatsApp pada saya. 1 amalan zikir menggunakan Asmaul Husna yang dapat merawat tubuh, terutamanya kepada kaum wanita, mengikut pesanan seorang ustazah dalam Facebook. Setiap hari selepas solat subuh bacalah Ya Malikul Qudus sebanyak 11 kali. Ia akan melindungi wanita daripada penyakit yang berkaitan dengan organ wanita. Tak betul, tak sahih. Tidak ada dalil daripada Nabi SAW. 1, tak betulnya, tidak ada dalil. Bukan amalan Nabi. Yang kedua, nama Allah Ya Malikul Qudus bukan untuk dia bukan doa dan bukan zikir. Nama-nama Allah hanya diguna untuk sebagai tawassul ketika berdoa. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah ada nama-nama yang baik. Maka bila kamu berdoa kepada Allah, gunalah nama Allah sebagai tawassul. Ya Razak urzuqna. Kemudian yang ketiga pula ditetapkan 11 kali dan selepas solat subuh tidak ada. Sebenarnya nak jaga kesihatan wanita ataupun siapa sajalah, yang paling asasnya ialah jaga perintah Allah. Bila jaga perintah Allah, semua Allah akan jaga. Bila Allah bagi sakit juga, pasti ada hikmahnya. Sebab bagi orang beriman, beza orang beriman dengan orang kafir, apa saja musibah yang menimpa orang beriman adalah satu nikmat. Sebab dengan musibah, dikafarah dosanya. Dengan musibah, dia sabar dan dapat pahala tanpa hisab. Wallahu a'lam. Ha? Ada soalan? Saya berpandangan perebutan kuasa untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar adalah amal soleh untuk dapat ganjaran akhirat. Apa kamu? Mas mula? Saya berpandangan perebutan kuasa untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar adalah amal soleh untuk mendapatkan ganjaran akhirat. Apa kamu Ustaz? Perebutan kuasa apa ni? Kuasa dalam negara ke, dalam rumah tangga ke apa? Tak, dia sebenarnya Nabi sebutkan dalam satu hadis sahih, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, apa saja kemungkaran, dia kena ubah dengan tangan. Apa maksud tangan? Ulama kata kuasa. Maknanya untuk salah satu cara nak cegah kemungkaran kena ada kuasa. Jadi perebutan kuasa ataupun menegakkan negara Islam supaya kita ada kuasa untuk mencegah kemungkaran, satu tuntutan agama, satu kewajipan. Sebab itulah Nabi berdakwah, bukan semata-mata dakwah, tapi akhirnya Nabi tegak negara Islam di Madinah. Kenapa? Sebab bila ada negara, ada kuasa, lagi mudah untuk dilaksanakan Islam secara keseluruhan. Tapi kalau selagi Islam tidak ada kuasa, hanya cakap saja tak boleh buat apa-apa. Wallahu a'lam. Ustaz, saya ada baca imbuhan isteri Nabi Sayyidatina Zainab 12K dinar emas. Itu baru satu isteri. Jika semua isteri Nabi dapat, bermaksud Nabi tak miskin, betul ke? Saya tak jumpa, tak pernah dengar dan tak pernah jumpa dalil lah. Dari segi logiknya tak logik lah. Sebab Nabi tak banyak harta. Bahkan ketika Nabi wafat, Nabi tak tinggal apa-apa pun. Kecuali perisai Nabi pun itu ada kat tangan orang Yahudi. Jadi Nabi tak tinggal apa-apa. Macam mana isteri dia boleh ada harta banyak kan? Bahkan Khadijah yang asalnya kaya pun akhirnya semua hartanya habis diinfak fi sabilillah.
Jadi macam tak masuk akal lah. Wallahu a'lam. Ini kisah Bilal bin Rabah bila Nabi bermimpi melihat mendengar bunyi kasut Bilal dalam syurga, dan ini juga menunjukkan Nabi tidak tahu benda ghaib. Maka besok kan Nabi tanya Bilal, apa kelebihan kamu sehingga aku dengar kamu berjalan dalam syurga? Bilal menjawab, aku tidak ada apa-apa kelebihan kecuali aku sentiasa berwuduk. Bila bataja aku berwuduk baru dan aku solat. Dan ulama mengatakan solat itu adalah solat sunat wuduk. Memang ada. Jadi bila kita berwuduk, lepas je berwuduk kita solat 2 rakaat. Niat solat sunat wuduk. Memang ada dan ada dalil. Wallahu a'lam. Doa apa ni? Doa lepas wuduk. Ya. Doa lepas wuduk memang ada. Dalam buku 72. Dalam buku 72 doa dan zikir harian ada. Doa selepas wuduk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni. Yang kita baca asyhadu an la ilaha illallah tu, Nabi kata apa? Kelebihannya, siapa yang berwuduk kemudian baca doa ni, dia boleh masuk mana-mana pintu syurga yang 8 mengikut apa yang dia nak. Wallahu a'lam. Wassalam. Terdapat amalan khusus yang Rasulullah SAW sampaikan kepada sahabat-sahabat tertentu untuk diamalkan, dan kemudian amalan tersebut diturunkan kepada orang lain secara pengijazahan. Mohon pencerahan Ustaz. Amalan Rasulullah kemudian Rasulullah turunkan kepada, kemudian Rasulullah ijazahkan. Tak ada. Sebab Nabi ni, Allah kata apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah sebut dalam Quran, kami tidak utuskan engkau wahai Muhammad melainkan rahmat untuk sekalian alam, bukan untuk para sahabat. Jadi kalau ada amalan khusus Nabi turun pada para sahabat sahaja, tak betul. Bercanggah dengan tujuan Rasul diutuskan. Rasul diutuskan untuk semua umat manusia. Sebab itulah selepas Nabi Muhammad tidak ada Rasul. Sebab Nabi adalah Rasul penutup. Kenapa? Sebab syariat Nabi Muhammad untuk semua umat manusia di mana-mana bila-bila masa. Jadi kalau kata ada amalan khusus untuk para sahabat, tak betul. Satu. Yang kedua, tidak ada dalil pun yang Nabi mengijazahkan amalan tertentu kepada para sahabat. Kenapa Nabi nak ijazahkan? Semua yang Nabi cakap tu memang betul dan wahyu daripada Allah dan wajib Nabi sampaikan. Dan bila Nabi sampaikan kepada para sahabat, sahabat pula wajib sampaikan kepada orang lain. Sebab Nabi bagi satu ijazah je. Nabi bagi satu ijazah yang menjadikan semua sahabat wajib sampaikan. Bahkan semua orang yang terima hadis-hadis sahih daripada Nabi wajib sampaikan. Apa ijazah tu? Balighu anni walau ayah. Jadi tak mungkin sahabat sembunyi. Dan tak mungkin sahabat dapat ijazah. Sebab Nabi dah pesan, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nabi tak kata, sampaikan dariku walaupun satu ayat yang telah aku ijazahkan. Tidak ada. Wallahu a'lam. Dia lepas solat subuh, lepas tu zikir, lepas tu baca Quran sikit-sikit, lepas tu tidur. Saya nak tanya, tidur tu banyak-banyak ke sikit-sikit? Kalau tidur banyak-banyak, baca Quran sikit-sikit memang buruk lah. Tak baguslah. Sebab Quran ni hidayah Allah kan, sepatut kena baca banyak lah. Nabi dan para sahabat baca Quran berjam-jam setiap hari. Bahkan bila solat malam, Nabi solat dan baca Quran, kadang-kadang satu rakaat tu tiga surah yang panjang, 5 juzuk. Jadi kita kalau baca Quran sikit, kita dah lah jahil, dah lah jauh daripada kedudukan para sahabat. Lepas tu baca Quran pula sikit, lepas tu tak faham. Jadi tidur waktu subuh tu tidak ada dalil yang melarang. Tapi kalau baca Quran sikit tu rasa tak betul lah, tak patut lah. Baca banyak-banyak, 1 jam ke 2 jam ke, lepas tu tidurlah. Wallahu a'lam. Nasihatkan.
Dia salah satu nak melembutkan hati orang, yang boleh melembutkan hati orang ialah Allah sahaja. Melalui apa dia? Al-Quran. Sejahat-jahat Umar, sedegil-degil Umar menjadi lembut bukan sebab Nabi, tapi sebab ayat Quran. Jadi kalau Nabi pun tak boleh melembutkan hati manusia, apatah lagi hati pakcik dia yang paling dia sayang, maka siapa kamu, siapa kita nak lembutkan hati kawan ataupun saudara mara kita? Jangan buat lebih pada yang Nabi buat. Yang boleh lembutkan hati manusia hanyalah Allah melalui Al-Quran. Jadi caranya apa dia? Dorongkan orang tu supaya tadabbur Al-Quran. Kadang-kadang dengan dengar satu ayat dia boleh berubah. Kadang-kadang dia tak berubah minggu ni, minggu depan. Kalau tak tahun ni, tahun depan. Kadang-kadang ada sahabat Nabi yang berubah setelah 20 tahun Nabi berdakwah. Jadi kerja kita ialah menyampaikan, bukan mengubah hati manusia. Satu. Yang kedua, ada seorang lelaki datang jumpa Nabi, bagi tahu hati dia keras. Maka Nabi bagi salah satu tips untuk lembutkan hati. Nabi kata, kamu pergilah cari anak yatim, kemudian gosok kepala dia dan bagi makan. Sebab bila kita tengok anak yatim yang kehilangan bapa, kehilangan kasih sayang, kemudian susah pula, kita akan rasa kesian dan lembut. Dan kita pula bagi makan pada dia. Itu salah satu cara untuk melembutkan hati. Selain daripada mentadabbur Al-Quran. Wallahu a'lam. Dia simpan harta tak salah. Tapi yang salah ialah bila kita simpan harta di dunia tapi harta di akhirat tak ada. Jadi kita kena betulkan fahaman kita konsep simpan. Ramai orang faham simpan harta ialah kat dunia. Dia lupa bahawa dunia ni dia akan tinggal dan dia akan pergi ke akhirat yang kekal abadi. Maka kalau betul nak simpan, simpanlah tempat yang kekal abadi. Bukan simpan tempat yang akan ditinggalkan. Jadi kalau ada emas ke harta ke, bagilah. Bagilah pada orang. Sebenarnya bila kita bagi, sebenarnya kita simpan untuk kita, untuk jangka masa yang panjang dan kekal. Sebab tu ada satu hadis Nabi salat. Habis salam je, Nabi terus bangun. Pergi ke rumah isteri dia. Jadi sahabat tengok pelik ni. Kenapa Nabi nampak kelang kabut? Lepas salam terus pergi. Lepas tu tak berapa lama Nabi datang masuk balik masjid. Sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa dah berlaku? Kami tengok kamu lain daripada biasa." Nabi kata, "Bila aku bagi salam, aku teringat di rumah aku, di rumah salah satu isteri aku ada seketuk emas. Jadi aku takut tak sempat nak infak. Aku takut mati. Maka sebab tu aku terus bangun, pergi rumah isteri tu, ambil emas dan sedekah." Itu Nabi. Nabi sayang pada harta, dia buat apa? Dia infak. Sebab dengan infaklah harta tu akan kekal jadi milik kita. Tapi kalau kita terus simpan, sebenarnya kita tak sayang pada harta tu. Kita lebih sayang pada anak cucu kita, bukan sayang pada harta. Wallahu a'lam. Adakah benar saat Rasulullah hampir wafat baginda masih ada 7 dinar di tangan? Tak ada dalil lah. Nabi wafat ada 7 dinar, tak ada. Nabi tak pernah meninggalkan harta. Okey. Dah? InsyaAllah kita jumpa lagi pada malam besok. InsyaAllah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.